Okay, rule number 1, you want to make sure that the drawing is sharp. Okay, you take a picture of your drawing or use a scanner to obtain a really sharp edges of your drawing. Okay, sekiranya gambar tak sharp dan nampak pixelated, dengan pixel-pixel pun dia akan trace sekali. Okay, so we don't want the pixels, we want the sharp graphics. So, okay, itu nombor 1. Rule nombor 2, make sure bila kita scan ataupun capture gambar tu daripada phone, make sure tak ada bayang yang obvious kepada karakter tu. Dengan dan paper kita ni adalah clean. Texture dia clean. Ada texture paper tapi dia clean. Okay. Okay, so yang tu yang pertama. Okay, yang seterusnya, bila kita import masuk ke dalam Photoshop, dia tak terlampau kecil lah gambar tu. Okay. So make sure gambar yang korang tangkap tu besar. So at least kalau nak shoot gambar ataupun scan, make sure gambar tu besar. Okay. Dan angle kena jagalah, make sure angle dia 90% lah, 90 darjah lah daripada gambar yang kita scan tu, so that there will be no distortion at all for the picture. Okay, tak ada distortion. Okay. Okay, once kita dah get the drawing ready, okay, this drawing kalau boleh dia agak besar, maybe dalam size B5 pun dah okay. Tapi kalau kecil pun korang boleh zoom in kamera korang supaya line yang di-obtain itu adalah sharp. Okay. Okay, now kita nak buat apa? Lepas gambar dah import, pertamanya kita increase the brightness and increase the contrast first, supaya kita dapat hanya line hitam dan texture putih. Okay. So cara dia, korang pergi ke adjustment, sini ada adjustment. Adjustment, and then korang tambah brightness and contrast. Ataupun pergi ke layer ni. Layer, bawah ni ada satu button untuk adjustment. Okay, korang add adjustment layer. Kat sini korang select brightness and contrast. So satu layer akan appear. Dekat layer ni, satu layer brightness dan contrast akan appear. So you guys ambil, pergi balik ke properties tadi, klik layer ni, pergi ke properties. Okay, kat sini you guys naikkan brightness. Okay, sekiranya benda yang saya klik sini ni tak ada, properties, layer, whatsoever ni tak ada, you guys boleh adakan dia dengan pergi ke window, and then you guys kena tick. Okay, kena tick. So kalau untick, dia tak nampak lah di screen. Okay, tickkan dia. Okay, so that you can see all the panels yang saya cakap ni. Okay, dekat panel properties ni, kita boleh increase the brightness. See, gambar dah cerah. And contrast pun kita increase, so that dia akan hilang warna antara hitam dan putih tu lebih tinggi lah jarak dia. Okay, so kita dapat something like this. That's why we don't want any bayang or whatsoever. Okay. Okay, once kita dah habis, you guys pergi balik ke layer. Tak apa, tak payah pergi ke layer pun tak apa. Okay, you guys klik di sini, background ni. Cuba kita ambil kedua-dua layer ni, kita right click, kita merge. Merge layer. Okay, and make visible pula. Sekejap, ada someone nak masuk tadi. Kita merge layer, okay. Ataupun Ctrl E. Okay, ataupun Option E dalam MacBook. Okay, so kita dah merge layer. Sekarang ni kita nak select kawasan yang putih ni. Dan kita nak select kawasan yang hitam ni, cara dia kita ambil background dulu. Kita select background menggunakan Magic Tools. Okay, Magic Wand Tool. Dekat sini, Magic Wand Tool. Okay, so Magic Wand Tool ni korang tap di tempat putih ni. Okay, and then kita right click. Kita select Similar. Ataupun select Similar. Okay, so semua color putih dah di select. Okay. That's why kita nak paper kita clean. Tetapi fill yang kita nak, fill hitam tu bukan pada tempat putih ni, tapi tempat yang selain daripada putih ni. So kita kena select inverse. Okay, so kita right click kat selection tu, kita select inverse. Ini bermaksud area yang awak tengah select sekarang adalah
area yang bukan putih. Yang putih kita dah select tadi, lepas tu kita select inverse. So area ni adalah yang bukan putih ni. Okay, now bila dah ada selection lines ni, you guys boleh go to file and then boleh pergi ke layer, new fill layer, solid color. Okay, now color ni korang boleh namakanlah sebagai lines ke whatever. Okay, asalkan you guys tahulah dia punya naming system ni. And then untuk color korang boleh label lah. Kalau saya suka guna color yang yellow. Tapi maksudnya yellow ni bukan line tu yang bercolor. Cuma dia label dekat layer ni je. Okay. So mode biarkan normal. Opacity 100%. Klik OK. Okay, now kita boleh pilih color apa yang kita nak dalam line kita tu. Okay, so macam ni. Kawasan ni adalah color merah tu kan. So basically kita ambil hitam atau a bit of greyish punya color lah. So saya ambil in this case saya ambil yang solid color, klik OK. Okay, now line kita ni dia akan keluar satu layer ni yang kita dah ni, yang saya dah label warna kuning tadi kan, yellow. Okay, line ni dah jadi objek visible yang korang boleh pindah ke paper lain. Okay, so dia macam itulah cara dia. Okay. Let's say saya undo. Okay, kalau saya ada new canvas, file, new. Okay, sekiranya you guys buat dalam Photoshop, okay, make sure file kita ni, okay, kita pilih Art and Illustration. Make sure kita ambil size color kita adalah size A4. Okay, ni penting. Make sure size kita size A4. Bukan A4, korang boleh ambil print, okay, print. Kat sini ada size A3, okay. So A4, okay, tak ada A4. Jadi kita kena tengok ukuran A4 dalam Google. What is A4 size? Size in centimeter ataupun pixel lah. A4 pula. A3. A3 paper is 29.7 kali 42 cm. Okay. 29.7 kali 42 cm. So dalam new ni, korang pilih korang punya ni sebagai centimeter. 29.7 kali 40. Okay. Width 29, 40, height panjang. So dia akan jadi portrait lah. Now klik OK. Ni adalah size A3. Now kita boleh ambil line yang kita dah buat ni. Klik pada line ni. Ambil move tool and drag the object. And drag the object towards the new canvas. So canvas ni dah jadi something like this. Okay. Besarkan dia. Hit enter. So ini ada line yang kita boleh color. Okay. So bolehlah ambil ni drawing 1, drawing 2. So you boleh letak dalam portfolio ataupun dalam Microsoft Word ke. Tak ada masalah. Okay. Okay, this is how we convert cara yang saya selalu guna. Sekiranya you guys ada jumpa cara lain, you guys boleh teruskan dengan cara lain dalam YouTube. Okay. Okay, cara kedua, saya delete layer yang kita dah trace tadi. Okay. Sekejap, saya admit all. Okay, cara kedua adalah you guys boleh guna cara traditional, which is kita guna pencil tool, okay, ataupun brush tool. Okay. So, saya selalu guna adalah pertamanya saya rendahkan opacity background kita ni. So saya right click and then pergi ke convert to smart object dulu and then right click again, korang cari blending option. Okay. So kat sini korang turunkan opacity dia and then click OK. Now kita ambil brush tool. Okay. And then kita create new layer. Sebab kita tak nak brush atas layer ni, layer background ni. Kita tambah satu lagi layer sebagai line. Now kita boleh lukislah kita punya ni. Okay. So saya ambil brush. Okay. Saya right click untuk select ketebalan mata dia. And brush style. Guna brush style yang biasa je dulu. Okay. Now kita boleh lukislah. Okay. Ni agak besar. So, okay, color brush ni saya nak color hitam. So, tukar kepada color hitam. Okay, brush ni besar. Kita kecilkan sikit size dia.
Okay, now kita boleh tracekan dia menggunakan brush lah. Okay, so kita boleh gunakan brush untuk follow lukisan ni. Okay, okay. Cara dia quite simple. Boleh juga guna pencil tool. Cuma saya lagi suka guna brush tool lah sebab dia lebih accurate. Okay. Okay, ni saya tak guna stylus apa. Saya just guna trackpad mouse saya je. Okay. So kita boleh lorekkan tempat yang kita nak trace ni. Saya buat cepat-cepat. Nanti korang even tempat yang dah di shadowkan ni pun boleh dihitamkan. Kejap saya flow. Smoothing 100%. Okay, ni korang boleh colorkan dia, tempat kawasan hitam ni korang boleh warnakan dia. And so on and so forth. So boleh buat follow satu-satulah nanti. Okay. And this one follow dia. And then this one. This one. You guys follow je line tu, nanti stroke tu akan ikut. Okay. So nanti buat cantik-cantik. Okay. And then bila kita dah siap, let's say korang dah siap nanti, kita boleh turn off layer kat belakang dan kita akan nampak hasil lukisan kita tu menggunakan pencil tool. Ni cara ni agak tradisional lah. Okay, berbanding dengan cara tadi. Okay. And this one I created it using pen tool, and the other one, the other layer is I'm using the brush or pencil tool. Okay, this is the final outcome. Okay, kalau dalam Illustrator, so kita open file Illustrator ni, you guys the good news is you guys boleh ambil apa-apa size saja sebab dia adalah vector. Nanti kita akan convert dia ke A3 nanti. Okay, dalam artwork akhir. So cara dia, kita ambil objek asal ni, kita drag, okay. And then kalau you guys nak buat atas layer berbeza pun boleh, tapi tak apalah, dalam Illustrator ni kita buat layer yang sama pun tak apa. Okay. So bila kita dah ada dekat Photoshop ni, objek ni kita boleh kurangkan opacity dia. Klik dekat objek ni and then pergi ke properties, cari opacity. So opacity ni kita kurangkan dia. And then saya selalunya akan trace menggunakan pen tool. Okay. Kita ada auto trace, tapi auto trace tu dia bila lepas korang auto trace, dia agak susah untuk kita manipulate objek yang auto trace. Okay, jadi saya prefer kita guna pen tool terus. And then you want to make sure that fill ni kita nak transparent, kita nak line saja. So line ni korang bolehlah buat color, let's say kita nak buat color merah. Okay, nanti kita boleh tukar lagi. Okay, once kita dah ada color merah tu dekat pen tool, okay, shortcut key dia adalah P. Okay, klik P. Now kita boleh buat objek kita ni macam kita belajar kursus komputer dan seni dulu. So kita boleh buat something like this. Kat sini ada bulu sikit. Bulu sikit. Okay. Okay, yang ni memerlukan praktis. Nak buat curve ni. Option, klik alternate. Klik dia punya arrow kat sini. And then klik lagi and drag. Oh, agak lebih. Drag. Okay. And then, okay, sekiranya anchor ni tak sama, kita still boleh adjust lagi guna direct selection tool nanti. So tak ada masalah. Okay, now link nak buat line daripada sini kan. Korang tekan je another P atau tekan enter. Tekan enter. Klik a new line kat sini untuk create line baru macam ni. Okay. Okay. And then klik enter. Klik another line kat sini. Boleh sambung macam ni. Klik enter. Ke sini, masuk ke sini. Ada lagi nak masuk. Sekejap. Okay. And then you guys follow je macam mana yang you plan di atas
paper masing-masing. Okay, cuma dalam Illustrator ni, saya nasihatkan kalau boleh, lines dia tu is interconnected each other sebab senang kita nak warna nanti. Okay, tapi tak apa kalau putus pun you can still warna the object, so don't worry. Okay, how to use pen tools? Saya rasa korang dah belajar dah dulu cara nak use pen tools. Okay, so perhatikan lines yang kita ada ni, dia agak flat tau. Okay, dia agak flat. So macam mana kita nak jadikan dia kurang flat? Okay, korang pergi ambil width tool. Okay, pertamanya kita klik dulu selection tool kat sini to disable all the selection. Okay, and then kita ambil width tool. Width tool kat sini guys. Width tool kat sini kita boleh adjust the thickness of the lines. Okay, so kita boleh buat thickness of the line tu kita boleh adjust. So let's say kat sini dia agak tebal, kita tebalkan sikit. So lines tu nampak lebih organik lah. Okay, nampak lebih organik. So menggunakan width tool ni kita boleh tarik kat mana yang kita nak dan kita boleh kecilkan mana area yang kita nak. Okay, so line tu nampak lebih sama dengan drawing kita kat belakang dan dia akan jadi lebih organik. Okay, alright. So that is how we produce an artwork. Nanti saya akan tunjuk screenshot yang final selepas kita dah trace. Okay. Tips kalau kita nak bekerja secara profesional dalam Illustrator, kita rajinkan untuk guna konsep layer kat sini ya guys. Okay. So okay, kat sini you guys boleh tengok layer. Sekiranya anda tak jumpa layer punya window kat sini, you guys boleh pergi ke window and just tick layer. Okay, so dia akan appear kat sini lah. Okay, layer belakang ni you guys boleh namakan sebagai background or whatsoever lah, boleh bagi namakan apa-apa. Okay, and then kita nak akan kurangkan opacity yang bawah ni. Kurangkan opacity yang bawah ni supaya kita boleh trace dengan lebih baik. Okay, and then kita create another new layer kat atas ni and kita boleh namakan sebagai lines. Okay, daripada layer line ni okay, untuk layer background ni you guys boleh lockkan dia, tekan lock kat sini so that we can tak accidentally terselect lah layer ni. Okay, tapi ingat bila kita nak trace, kita jangan trace atas layer background, kita trace atas layer line. So kita klik line Okay, now kita ambil pen tool tadi, dapatkan shape yang dia punya fill dia awak bagi transparent. Ni hitam ni, stroke hitam ni, kalau saya guna color yang lebih kontras. Okay, dan saya akan guna tracing yang menggunakan pen tool. Okay, ini tips saja, you guys tak semestinya ikut, but I think this I really like the pen tool because it give me precise tracing. Okay, okay, so you guys boleh trace dan jangan risau kalau line tu tak precise sebab kita boleh betulkan lagi dia punya angle tu semua. So don't worry. Even ketebalan tadi saya dah tunjukkan macam mana nak buat. So kita just trace dulu. Okay, untuk sedikit tips, saya recommend kalau you guys trace outline kepada kucing ni dulu. Outline dia saja. Okay, outline means bahagian luar. Okay, dalam Illustrator better you guys tak bagi dia putus lah untuk outline ni. So dia senangkan kerja kita nanti. Okay, siapa yang nak guna pen tool dengan lebih cekap, nanti dalam next tutorial kita akan belajar cara nak guna pen tool dan saya akan bagi exercise untuk korang. So buat masa ni saya akan lajukan step ni supaya kita boleh habis tracing ni dalam session ni. Okay guys, kita dah settle tracing dia punya outline. Well, saya suka kalau outline ni dia lebih a little bit tebal daripada line yang dalam. So untuk dia punya stroke ni kita tebalkan kepada 2 point. Well, depends kepada awak punya setting. Kalau saya 2 point dah cukup, 3 points kot. Okay. Okay, now kita start dengan tracing dengan line yang dalam.
Okay, so kita start menggunakan pen tool. Okay, perhatikan kalau dia ada line kat luar ni, you guys boleh start macam ni. Letak macam ni and then tarik ke sini. Okay, ketebalan line nanti kita akan adjust, so don't worry. And we're gonna start a new layer. Tekan P, press P to start macam ni. Sebab kalau you guys klik atas line nanti, dia akan jadi connected pada line ni, jadi susah korang nak lukis. See? So klik another P, just tarik macam ni, sambung ke sini. Okay, tu tips lah yang saya boleh ajar, so that dia macam cantikkan line kita lagi. Okay, tekan P, set ke sini. Okay, dan you guys boleh juga klik sini terus and then sambung line ni. Okay, tekan another P. Alright, press another P for a new line. Press another P for a new line. Another P. So jangan tap atas ni tarik ke sini, nanti susah. So lebih kepada kita tap kat luar macam tu. Okay, now daripada luar ni baru kita sambung. Okay, ni sedikit tips lah untuk senangkan flow korang nanti masa buat tracing. Ada P, so tap di luar, baru tarik ke sini. Jangan kita tap atas line yang aktif tu, sebab dia macam susah korang nak trace nanti. Okay, and then oops, another P, misai kucing, P, misai kucing, another P, P. Okay, untuk kat tempat yang ada area hitam, you guys tak perlu warna lagi pun tak apa dalam Illustrator. Nanti kita akan color menggunakan paint bucket tool. So at this moment you don't have to color it yet, but make sure you ada line yang cukup lah. Okay, ada P. So untuk hidung pun saya buat secara macam ni saja. Ada P. Okay guys, this is pretty much the object that we come out at the end of the day. And then kita boleh adjust the thickness of the lines using the width tool. So you can find the width tool over here. So right here we can adjust the thickness of the line.
to get the much more organic shape. Okay, we don't want this nampak macam tak kemas ni kan. So make sure you ambil ujung betul-betul ni. Okay, so dia nampak kemas. Okay, yang ni pun sama. Okay, there are lines yang kita kena kecilkan ujung dia supaya dia nampak lebih organic. Okay, ada juga cara lain. You guys boleh organikkan line yang kat tengah ni. Kita klik kat dia, and then kita pilih the uniform brush ni, tukar kepada color yang lebih organik. Okay, bentuk yang lebih organik. See, dia nampak lebih smooth. Okay, like this one. Tukar uniform brush ni kepada bentuk yang lebih organik. Okay, okay, untuk outline tak apa, biarkan dia like that. Okay, alright. Di bahagian dalam ni, saya suka guna stroke yang lebih nipis daripada luar. Like maybe 2 points, like that. And then jika ada objek yang tak terputus macam ni, you guys boleh buat adjustment menggunakan direct selection tool. You guys boleh drag apa-apa yang terlepas atau tertinggal, you guys boleh drag dan betulkan. For example, you guys nak betulkan line ni, you guys boleh still betulkan lagi. So every single dots ni, you can adjust it according to your preference. Okay, okay, sekiranya nampak tak cantik ke apa, you guys boleh adjust. Yeah, this is pretty much the outcome. And at the end of the day, we can convert everything to black color. Okay, this is the final work in the final outline work in the Illustrator. Alright. Okay, itu cara import objek kita dalam Illustrator dan Photoshop. I hope you guys can understand and try to practice it while producing your first assignment. Okay. Okay.